Qal qul in kuntum tuhibbunallah. Ayat ni cukup terkenal. Allah Ta'ala suruh jelaskan kepada mereka, nyatakan kepada mereka, bagi tahu kat depa, in kuntum tuhibbunallah, kalaulah betul hampa semua ni cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafur rahim, sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fattabi'uni, ikut aku. Ikut aku ni tang mana? Bukti kita cinta pada Nabi dalam segenap aspek dalam kehidupan kita ni, kita ikut Nabi. Bahasa mudah kita faham, dari bangun tidur sampai tidur balik kita ikut Nabi. Nak tidur cara Nabi, bangun tidur cara Nabi. Cara Nabi kah kita tidur? Cara Nabi kah kita bangun? Kehidupan bersama dengan keluarga, cara Nabi. Bersama dengan masyarakat, cara Nabi. Perniagaan ada prinsip-prinsip sunnah, cara Nabi SAW. Pekerjaan ada cara Nabi SAW. Apa saja yang kita buat, sunnah Nabi, cara Nabi ada dalam tu. Itu bukti cinta. Fattabi'uni, ada ittiba'ur Rasul. Kita cuba mewarisi sunnah Nabi ni, kita cuba nak amalkan sunnah Nabi ni semampu mungkin. Itu tanda cinta. Pasal apa nak follow Nabi ni? Cinta. Kita tak kisah mulut orang. Tapi pada hari ini kadang-kadang kehidupan kita dikawal oleh mulut-mulut dan tanggapan manusia. Yang lebih sedih pada hari ini, orang duk ikut followers punya keadaan. Ikut kawan tu punya like, kawan ni punya like. Kerana nak dapat tu, kadang-kadang di TikTok sedih. Macam-macam perkara yang tak patut pun berlaku. Malu adalah senjata bagi wanita. Bukanlah orang lelaki ni tak malu. Tapi kurang sikit lah. Tapi malu tu hilang. Hilangnya malu pada wanita, runtuhlah segala-galanya. Tuan-tuan, perempuan dan dirahmati lagi dikasih oleh Allah Ta'ala, fattabi'uni ada tak dalam kehidupan kita? Yang tu yang kita nak risau tu. Dakwah cinta senang di lidah, tapi bukti dia kena ada di perbuatan. Apa yang kita katakan kita kena buktikan. Qadithana Allah dalam tafsir Mazhari mengatakan dusta bagi orang yang mendakwa cinta sedang kehidupannya berbeza dengan Rasulullah. Nabi menekankan kesederhanaan dalam keluarga, kesederhanaan dalam kehidupan. Ada tak sederhana dalam kehidupan kita? Perkahwinan Nabi dan juga anak-anak Nabi adalah sangat sederhana. Kita ni, keluarga kita berkahwin, anak kita berkahwin, kita mencontohi Nabi ke? Ataupun kita duk tengok sagi orang kata apa? Habis duit ni. Kumpul bertonton perhabis kerana sagi orang kata apa? PKP tak boleh buat kenduri. Hai, serabutlah saya, kenduri tak boleh buat PKP. Bukan tak sah, tapi tak rasa macam tak selesa. Kita punya kejar sagi orang kata apa? Ada tak sunnah dalam kehidupan? Mai isu unboxing lah kan. Mau bagi boxing, bagi dia. Macam-macam cerita mai isu. Ikut siapa? Bagaimana Fatimah radhiyallahu anha? Ada tak orang tanya macam mana Fatimah radhiyallahu anha dijodohkan? Macam mana perkahwinan Fatimah radhiyallahu anha? Hari ini orang silap faham tentang tugas ulama. Itulah tugas ulama. Menjalani kehidupan ni macam mana nak ikut Nabi, kita tanya pada ulama. Tapi ulama hari ini digunakan untuk apa? Untuk baca tahlil, doa selamat. Yang tu orang awam pun boleh baca. Kita hafal, kita baca lah. Baca khutbah. Kalau cikgu pun ingat lagi fasih dia baca khutbah. Sebab bahasa Malaysia dia bagus, dia tahu rukun khutbah. Baca khutbah dengan berkhutbah berbeza. Berkhutbah sudah tentu dia memerlukan banyak penelitian. Disusun sesuai dengan isu semasa. Berkhutbah.
Cari dengan hujah, dalil, tengok di kitab sana sini, gedebuk-gedebak. Kalau takat baca khutbah, siapa pun boleh baca khutbah, tahu rukun khutbah, naik 5 rukun ni ada. Dia belajar sikit pidato, lagi dahsyat pada ustaz ni. Saya jumpa satu orang di satu tempat lah. Tempat dirahsiakan. Dia kata hari ni kurang fungsi ulama. Sebab apa? Sebab dia kata sekarang ni kita kalau nak takat baca tahlil, baca Quran di rumah-rumah ni, kita pun orang awam dah ni dah boleh dah bersedia. Dah boleh dah. Jadi kurang fungsi ulama. Saya kata pakcik lah dia pun. Dah tua lah. Saya kata pakcik silap faham tentang fungsi ulama ni. Itu bukan kerja dia. Buku Yasin tu belakang tu ada tahlil siap. Siapa pun boleh baca. Tugas ulama adalah dalam kehidupan seharian kita buat ni, kita rujuk pada dia cara yang betul untuk menjalani kehidupan Islam. Isu halal haram. Semua perkara dalam kehidupan kita buat ikut cara kita. Lepas tu apa yang kita nak tanya kat ulama? Saya minta maaf kadang kita sebut. Dalam satu majlis, satu orang panggil saya, dia kata ustaz suruh baca doa di majlis kenduri. Baguslah. Tapi saya kata nak baca apa? Sunnah Nabi asing-asing seorang pergi bacalah. Setiap orang baca doa. Barakallahu lakuma wa jama'akuma. Itu kan sunnah Nabi. Dah kami nak suruh baca di depan. Nak baca apa? Itu tak ada apa cara Nabi pun. Tak, kami nak ambil berkat juga. Harus kata haruslah. Tapi bukan cara Nabi. Nak baca tak ada masalah. Suruh baca doa kunut pun boleh. Baca bila okey baca sikit tak apa. Apa nama tuan rumah suruh baca doa untuk dapat keberkatan. Keberkatan terhasil dengan amalan. Kalau pengantin yang ada ni dengan cantik berhias dan sebagainya ni kan, kalau dia paparkan diri dia dituntun oleh umum, memang tak dapat keberkatan. Nasib baik dia tak halau pada tu. Isteri kita, seorang lelaki dia kena ada ghirah, kecemburuan. Isteri dia bukan barang untuk dipapar kepada orang. Buya Hamka tekan perkara tu. Apa yang dah jadi kalau isteri kita dinikmati oleh semua orang yang mai? Isteri seorang suami perlu ada ghirah, kecemburuan. Isteri dia tak boleh dilihat suka hati dan orang komen sebagainya. Tapi kalau isteri dia jadi paparan umum, dia macam barang pasar malam, siapa pun boleh tengok, boleh komen dan sebagainya. Minta maaf dah cakap kan. Apa dah jadi? Kalau jadi paparan, keberkatan memang tak dapat. Kalaulah pengantin ni tinggalkan solat kerana make up, kerana nak jaga make up, memang tak dapat keberkatan. Nak dapat keberkatan, jaga solat. Hari perkahwinan tinggal solat. Mana nak dapat berkat? Berkat store ada, berkat tak dapat. Nak dapat berkat macam mana? Ada orang berkahwin anak 2 hari tu, anak 2 hampir nak bercerai. Pasal apa nak bercerai? Sebab personal loan, bebanan personal loan kerana kahwin tu. 2 kerja. Siapa suruh ni? Yang ni tak tanya kat ulama, cara Nabi ke ni? Inilah tugas ulama. Yang pergi tanya kat dia benda kecil-kecil, karupuler dan sebagainya, buat apa? Inilah tugas dia. Makin kita tanya pada ulama, makin dia akan merujuk kitab. Masa dia untuk kitab. Kalau tidak, dia akan buat berniaga kak. Pasal malam ke apa ke, tak ada orang nak tanya. Contoh, untuk siapkan satu kuliah, kadang 10 kitab, 5 kitab, 8 kitab, 7 jam, kadang-kadang 2 jam, 3 jam. Mari saya cakap di satu tempat, satu orang surat khutbah, kita pun siap khutbah, berkhutbah, buat khutbah tak sama. Malam Khamis dah mutalaah sampai pukul 12 lepas isyak. Esok pagi mutalaah dari subuh sampailah nak dekat pukul 12. Siap dah pergi khutbah, sampai tempat khutbah dia kata, ustaz, tengoklah dalam 15 minit bagi settle. 15 kitab tengok 15 minit so bagi settle. Kalau hang bagi tahu awal 15 minit hang bukan nak dengar khutbah, aku tengok 2 hadis dalam Riyadhus Salihin sebelum pi 10 minit dah boleh cakap.
Kita nak sesuaikan isu semasa. Kenapa kadang orang kata, oh panjang khutbah. Kalau dia main nak cari duit, dia tak payah buat panjang. Dia baca khutbah apa yang diberikan, 5 minit dia belah pergi. Bukan kisah apa. Sampai sama juga dapat. Tapi dia ambil berat. Pasal tu yang dia cakap. Dia ambil masa. Sebab ada geng-geng ahli Jumaat yang istiqamah Jumaat saja. Khutbah bahasa Arab ya. 5 rukun tu bahasa Arab. Itu ya khutbah. Yang cakap tu nasihat, mau'izah. Yang panjang tu sebenarnya. Tapi kadang orang tak faham. Fungsi ulama' tu apa dia? Fungsi ustaz. Dalam kehidupan seharian tak pernah dirujuk. Jadi dia pun tak mutalaah. Lain sekali dia pun menyanyi-nyanyi. Ya, ni. Nak buat macam mana? Tak nak mutalaah. Tak ada siapa pandai hukum hakam. Hari itu saya bangkitkan tentang isu kepentingan perlu ada satu library Islamiah yang penting di Pulau Pinang. Pernah saya bangkitkan kepada satu menteri. Baru semua ulama ada kemampuan untuk beli kitab dan sebagainya. Kita perlu ada baru ulama duduk dengan kitab, mutalaah, murajaah untuk sampaikan kepada umat. Dia kata kitab maktabah yang ada pun mereka tak pergi. Maktabah mana? Ulama tugas mereka bersama dengan ilmu. Dan sampaikan kepada amanah tersebut dengan tahqiq kepada umat, dengan baik kepada umat.